Dengar suara kecil kami, tunaikanlah semua janji, bantulah sepenuh hati, dengarlah rintihan rakyat Malaysia. Saat kalian merebut kuasa harta dan takhta, banyak mata menangis, tahan lapar dahaga. Malaysia, inilah masanya, bersatu bekerja sama. Tak kira warna kulit, bangsa atau agama, bantulah semampunya, kita jaga kita. Malaysia, inilah masanya, bersatu bekerja sama. Bendera putih yang menjadi saksi, bukan tanda lemah, cuma mahu dipeduli. Dengar suara kecil kami, tunaikanlah semua janji, bantulah sepenuh hati, dengarlah rintihan rakyat Malaysia. Keringat jadi saksi perjuangan yang suci, frontliners yang tak henti menabur bakti. Malaysia, inilah masanya, bersatu bekerja sama. Bendera putih yang menjadi saksi, bukan tanda lemah, cuma mahu dipeduli. Dengar suara kecil kami, tunaikanlah semua janji, bantulah sepenuh hati, dengarlah rintihan rakyat Malaysia. Allahu Rabbi, selamatkan kami. Ibu ayah selalu bertanya bila dapat bersama. Kami rindu ibu dan ayah, dah lama tak bersua. Tuhanku mohon, angkatlah wabak penyakit bahaya dari dunia. Selamatkanlah, selamatkanlah kami semua. Lindung kami di mana saja, dari sakit yang tak dijangka. Kabulkan harapan, hajat dan doa. Dengar suara kecil kami, dengar suara kecil kami, dengar suara kecil kami. Hadirkanlah kebebasan. Apa yang telah berlaku pasti ada hikmahnya. Perbanyakkanlah doa, moga semua berakhir satu hari nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat lagi berhimpun pada hari yang penuh dengan barakah ini, yang mana kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan Alhamdulillah tuan-puan, kita doakan agar pagi ini kita semua dalam keadaan yang sentiasa ceria dan bahagia. Okey? Sentiasa ceria dan bahagia, Alhamdulillah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam itu sendiri. Kemudian diberikan nikmat kesihatan yang berterusan sehinggalah pagi ini untuk kita bersama-sama dalam majlis ini. Dan kepada yang baru masuk, kepada mereka yang memberi salam, Waalaikumsalam. Dan jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Dan kepada mereka yang dah share live ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Allah sahaja yang dapat membalas jasa anda semua. Baik, jadi untuk pagi ini tuan-tuan puan, seperti biasalah kita berada dalam slot sharing tajwid. Dan saya harapkan tuan-puan dah bersedia dengan Al-Quran masing-masing, dengan nota dan sebagainya. Dan suara saya dengar jelas kan? Okey, dan untuk hari ini kita akan sambung insya-Allah pada muka surat 46. Pada hari Isnin hari itu kita baru sahaja selesai pada ayat 269. Jadi hari ini kita nak sambung ayat 270. Yang mana ianya adalah permulaan pada muka surat 46. Permulaan pada muka surat 46. Jadi tuan-puan boleh buka Quran muka surat 46, ya. Dan insya-Allah pagi ini sama-sama kita akan beristighfar dahulu seperti biasa rutin kita, ya, sebelum kita mulakan pengajian kita. Jadi saya mohon tuan-tuan puan-puan agar dalam keadaan yang bersedia pagi ini duduk di tempat yang selesa untuk memudahkan segala input yang diberikan, yang dikongsikan pada hari ini, mudahlah masuk. Tempat pun penting tuan-puan, tempat yang kita nak belajar tu pastikan dalam keadaan selesa lah. Semua jelas Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk respon tuan-tuan puan-puan, ya. Jadi jom sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan dengan istighfar kita. Adakah anda semua sudah bersedia? Jadi insya-Allah sama-sama kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan kita diampunkan sama ada dosa kecil ataupun dosa besar kita, dosa-dosa kita sebelum-sebelum ini, sama ada yang kita sedar ataupun kita tidak sedar, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita mulakan. So dalam masa yang sama kita muhasabah diri kita semula, insya-Allah. Kita mulakan. Astaghfirullah Rabbal Baraya
عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, selesai untuk bacaan istighfar kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sekali lagi saya sebutkan, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, seluruh sahabat-sahabat kita, dan khusus kepada semua umat Islam yang berada di atas muka bumi Allah ini insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga mungkin kita boleh niatkan sedekah pahala bacaan kita kepada ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan dunia ini buat selamanya, kepada mak-mak ayah kita yang telah pergi, ya. Jadi kita boleh niatkan bacaan pahala bacaan kita insya-Allah, mudah-mudahan. Dan sama-sama kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi bertarung nyawa dengan kesakitan dan sebagainya, yang masih lagi dalam keadaan kritikal menghadapi wabak COVID ini. So kepada mereka yang masih lagi ada ahli keluarga yang diuji dengan ujian yang saya boleh katakan agak berat ini, semoga tabah dengan apa yang berlaku, dan insya-Allah dengan kuasa doa moga-moga akan ada satu berita yang baik buat kita nantilah kelak insya-Allah. Dengan kuasa doa tu tadi, yang sakit disembuhkan, ya, yang ada masalah diselesaikan masalahnya insya-Allah, mudah-mudahan tuan-puan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi ini saya nak buka slide dulu insya-Allah. Kita akan sambung ayat 270 dan 271 seperti yang saya sebut tadi, pada muka surat 46. Okey, muka surat 46. Jadi inilah dia dua ayat yang kita akan baca pada hari ini, tuan-tuan dan puan. So tuan-puan boleh tengok-tengok dulu, scan dulu huruf-huruf dia kan. Scan dulu. So saya harap semua bersedia, dan insya-Allah kita nak baca dulu sama-sama ayat ini. Boleh ke? Baik. Saya yakin anda semua sudah bersedia. Yang belum share, bantu saya tolong share dulu. Okey, kita nak mula dah ni. Dan jangan lupa hashtag kita tuan-puan, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita insya-Allah. Jadi jom kita mulakan bacaan kita. Tarik nafas tuan-puan. Tarik nafas dan dalam. Berikan fokus. Okey, berikan tumpuan 100% insya-Allah. Baik, jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله. Kita ambil semula أو نذرتم. 1, 2, mula. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai untuk bacaan kita yang pertama bagi ayat 270 dan 271. Baik, jadi jom kita teruskan untuk sesi membedah kita. Okey, semua sedia? Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله. Baik. وما huruf waw. Huruf waw beratas wa, satu harakat saja nah. Kemudian ma ni kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat, tuan-puan. Sebab apa? Sebab kat sini terdapat pertemuan huruf mad dengan hamzah. Pertemuan huruf mad dengan hamzah. Yang mana bila adanya pertemuan ini, maka berlakulah bacaan mad, iaitu bacaan panjang yang melebihi daripada 2 harakat. Memang pada asalnya ma ni 2 harakat aja, mad asli. Tapi dia sensitif. Dia tak boleh kalau jumpa dengan hamzah. Bila jumpa hamzahnya, dia mesti kena panjang. Lebih dari 2 harakat. Jadi kat sini hukumnya mad jaiz munfasil, ya, pertemuan huruf mad dan hamzah dalam 2 kalimah. Ma satu perkataan, anfaqtum satu perkataan. Jadi dihadirkan simbol mad ini bagi menunjukkan sebagai isyarat kepada kita supaya perlu kita panjangkan bacaan. Okey, selesai. 4 ataupun 5 harakat mad jaiz munfasil. Kemudian nun mati bertemu fa di sini, ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa itu sendiri membawa maksud sembunyi. Nak sembunyikan apa? Nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kita kena sorok bunyi nun tu. Kemudian kita bersedia untuk menyebut huruf fa. Wa ma anfa itu kata ikhfa. Okey, dan dengung kita dalam keadaan yang nipis lah, sebab kita berbalik kepada sifat fa yang memang sifatnya nipis, istifal. Okey, bersifat nipis. Baik. Kemudian huruf qaf di sini kita matikan dia dan menghadirkan juga sifat lantunan. Okey, qalqalah. Itu dia. Lantunan maksudnya qalqalah.
anfaqtum. Baik, kat sini dia qalqalah sughra tuan-puan. Saya yakin semua tahu qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Tetapi jangan kita memahami kecil itu sehingga membuatkan bacaan kita terlalu halus ataupun nipis. Faqtum, apapun berbalik pada sifat qaf, yang mana ianya adalah sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah bagi menghasilkan suara tebal itu. Fawqa, qa. Macam kita sebut qa kan tebal. Jadi kita nak matikan qaf walaupun ianya qalqalah sughra, tapi ingat sifat tebalnya pastikan dikekalkan, ya. Wa ma anfaqtum. Boleh. Itu untuk huruf qaf, yang mana adanya sifat qalqalah. Kemudian tum mim mati bertemu mim idgham mislain. Apa itu idgham? Masuk. Kita masukkan bunyi mim mati ini ke dalam mim yang kedua. Itulah dia idgham, memasukkan. Mislain apa dia? Dua huruf yang sama. Syarat untuk berlaku idgham mislain ni mesti pertemuan huruf yang sama, kemudian huruf yang pertama tu mati dan kedua tu hidup. Itu syarat idgham mislain ataupun idgham mutamathilain. Cuma disebabkan kat sini hukum mim mati kan, maka lebih baik ataupun nak memahamkan orang yang sedang mendengar yang kita bercakap ni kan, lebih baik kita sebut idgham syafawi. Tapi apa pun tak kisah tuan-puan, ini hanya istilah saja. Sebab apa bila kita sebut idgham syafawi, ianya merujuk kepada hukum mim mati. Selesailah. Oh, nak cerita tentang mim bertemu mim. Selesai. Idgham syafawi. Tapi kalau kita nak sebut idgham mislain pun, idgham mutamathilain pun tak ada masalah. Apa pun kita kena faham maksud dia. Ya? Idgham mislain, memasukkan mislain, dua huruf yang sama seperti mim. Tapi syarat berlaku hukum ini mesti huruf yang pertama tu mati. Okey, dia dua huruf yang sama, tapi satu tu mesti mati dan satu tu mesti hidup. Itu syarat dia. Kalau dua-dua hidup tak jadi. Contoh mama kan, mima, dua-dua hidup. So tak mau. Dia takkan jadilah. Dia takkan jadi. So syarat dia mesti satu huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Jadi bila kata hidup ni macam ni lah kita tengok ni. Mim mati. Ni mim mati. Kemudian selepasnya ada mim yang hidup. Okey. Dan sabdu ini wujud di sini, tuan-puan. Kan kita tengok pada mim yang kedua ni ada sabdu. Sabdu itu wujud disebabkan nak menunjukkan unsur idgham. Wujudnya sabdu di situ untuk menunjukkan adanya unsur memasukkan. Itu sahaja. Bukan sebab mim tu ada dua ke apa. Okey. Kita kena jelas. Jadi akhir sekali apa yang kita boleh faham bahawa huruf yang bersabdu ni bukanlah semestinya melibatkan dua huruf, mewakili dua huruf. Tidak. Ada juga sabdu yang wujud pada penulisan adalah untuk menunjukkan terdapatnya unsur idgham. Kat sini mungkin saya cakap ni, poin yang saya sebutkan ni mungkin ada yang kurang jelas. Tak apa, pelan-pelan. Nanti lama-lama ikut, tuan-puan akan faham lama kelamaan. Tapi kalau yang dah faham, dah jelas, alhamdulillah. Selesailah. Okey. Baik. Kemudian tadi mim bertemu mim, idgham mislain. Kemudian nun bertemu nun. Hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa maksud idgham? Memasukkan. Masukkan apa? Nun mati bertemu nun. Bi gunnah, dengan dengung. Okey? Dengan dengung. Min nafaqa. Baik. Selesai nah. Tuan-puan pun dah jelas. Kat sini hukumnya idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sama aja. Tetapi kalau kita tengok dari sudut penulisan tu sendiri, nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun. Sama tak konsep macam mim mati bertemu mim tadi? Yes. Sama saja tuan-puan. Makna kata, kalaulah ada guru-guru, ustaz-ustazah yang menyebut di situ adalah idgham mislain, adalah daripada kategori idgham mislain juga, ataupun mutamathilain,
Jadi jawapannya betul, sama je, tak ada masalah. Cuma nak mengelakkan kekeliruan, kita sebut sajalah hukum idgham bi gunnah. Sebab biasanya orang dah tahu kan, nun mati bertemu nun mesti idgham bi gunnah. Yes. Cuma saya cerita ni supaya kita tidak menyangkal kalau ada orang kata, oh ini idgham mislain. So kita kata, bukan, ni idgham bi gunnah. Sebenarnya sama je. Itu saya kata, itu adalah bab istilahan saja, teman. Bab istilah ni kita tak boleh nak cerita. Banyak benda. Okey, bab istilah. Selagi mana ia membawa satu dasar makna yang tepat, insya-Allah selesailah, tak ada apa pun. Okey nah? Cuma akhir sekali saya pesan, nak mudah sebut saja hukum yang kita sedia maklum. Macam ni apa? Idgham bi gunnah. Selesailah. Tapi bukan bermakna salah kalau kita sebut lain, tidak. Dia bukan isu salah betul. Cuma ini nak berbalik kepada penyesuaian masyarakat untuk memahaminya. Okey, boleh? So, dengung sempurna macam biasa. Wa ma anfaqtum min nafaqatin faqatin fa nipis, qa tebal selamanya, isti'ala, angkat pangkal lidah, tin, tanwin bertemu hamzah, izhar halqi, izhar, jelas. Nafaqatin au tin au. Okey, jelaskan tanwin ni. Au bacaan lin, yang mana kita tengok ada waw sukun sebelum baris atas. Nazartum. Baik, ra yang mati sebelumnya baris atas. Ra yang mati sebelumnya baris atas, maka ra ni tak nak kena tebalkan. Okey, ra yang mati ini perlu ditebalkan. Sebab apa? Terdapat sebelumnya baris atas. Au nazartum min nazartum. Ingat, tebal angkat pangkal lidah itu untuk menghasilkan suara tebal. Puan Suzy, ini yang buat saya pening dulu masa awal-awal follow. Sekarang tak pening dah kan? Dah faham Okey, baik. Kita sambung lagi. Tum, mim mati bertemu mim. Sama macam di awal tadi kita jumpa. Nun mati bertemu nun, sama juga kita ada jumpa tadi. Mim mati bertemu mim, idgham mislain ataupun idgham syafawi, selesai. Nun mati bertemu nun, idgham bi gunnah, selesai. Dua-dua ni kita kena dengung dengan sempurna. Okey, saya dah kupas panjang lebar tadi di awal tadi. So, saya harap tuan-puan tak keliru lah. Kat sini pun sama je. Au nazartum min nazrin. Min naz. Baik, huruf zal ni kita perlu selesaikan, sempurnakan sifat rakhawah, beri keutamaan ataupun fokuskan pada sifat rakhawahnya supaya tak tertahan suara. Apa itu rakhawah? Suara yang terlepas. Min naz, 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 naz. Jangan naz. Min nazri. Jangan tahan suara, jangan putuskan suara. Min naz. Okey, lepaskan suara kita. Min nazri. Naz. Itu dia rakhawah. Dan jangan lupa makhraj bagi huruf zal ini kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Sedikit hujung lidah kita. Min nazrin fa inna Allah. Fa, tanwin bertemu fa. Bila tanwin bertemu fa ini, hukumnya ikhfa. Sembunyikan sebutan tanwin itu. Jangan sebut tanwin tepat pada makhrajnya. Ataupun boleh kita katakan jangan sebut nun. Yang mana kita tahu tanwin ini adalah daripada nun yang ada pada sebutan tetapi tiada pada tulisan. Okey, boleh? Min nazrin fa itu dia. Okey, dan dengung dalam keadaan yang nipis. Sebab apa? Tengok huruf fa tu, kena check dulu. Fa tu sifat tebal ke nipis?
Jadi kita tahu, oh, fa ni nipis. Jadi dengung pun ni nipis. Rin fa inna Allah ya'lamu. Fa in, fa satu harakat. A ni, pula, sorry. I ni hamzah I, hamzah pada bawah. I. Ni bukan alif mat tuan-puan ya. Ni bukan alif mat, jangan baca dua harakat pula. Fa, tak perlu. Satu je. Fa in, nun bersabdu wajibul gunnah. Dengung sempurna tuan-puan. Jangan malu-malu. Fa in, jangan sorok-sorok macam ikhfa pula. Boleh? Fa inna Allah ya'lamu. Fa inna Allah, kalimah Allah, lafzul jalalah, kita kena tebalkan dia sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Kalimah Allah sebelumnya baris atas mesti kena tebal. Okey, dibaca dengan taghliz, tebal. Taghliz. Okey. Kemudian ha baris atas ni ha simpul lah. Jangan pedaskan dia. Ha biasa je. Ya'lamu, huruf ain. Bila kita matikan huruf ain ini, pertama pastikan datangnya betul-betul daripada kerongkong kita lah. Sebab ain ni keluarnya daripada makhraj kerongkong. Tempat keluar dia kerongkong, tengah kerongkong. Jadi kita kena pastikan bila kita menyebut ain itu disempitkan pada bahagian tengah kerongkong kita ni. Injak suara ni disempitkan. Itu dari sudut teori lah. Ya'lamu. Ya. Kemudian kita berbalik pula pada sifat. Yang mana ain ni bersifat tawassut. Apa itu tawassut? Iaitu aliran suara yang tidak tertahan. Dia tidak tertahan dan tidak juga terlepas. Dia tawassut. Apa maksud tawassut ni? Pertengahan. Nak kata terlepas pun tidak. Nak kata dia tertahan pun tidak, tuan-tuan. Dia duduk di tengah-tengah. Nak pergi sangat pun tidak. Nak tertahan sangat pun tidak. Macam tu. Maka, bila kita dah fahami daripada sudut sifat itu tadi, praktikalnya pula kita jelas bahawa bunyinya ya'la, ya'la, ya. Ingat, jangan bunyi hidung lah. Sebab tu poin pertama tadi saya kata pastikan keluarnya betul daripada kerongkong kita. Kalau hidung, dia akan bunyi hidung nanti. Fa inna Allah ya'lamu ya'lamu ya. Sebut ya, relax. Ya'la. Fa inna Allah ya'lamu. Begitu. Boleh tak ni, tuan-tuan perempuan? Okey, semua okey lagi ke? On tak on ni? Baik, jadi selesai. Lam baris atas la, mim baris depan mu. Okey, muncung bibir sebab baris depan kan. Bukan sebab mim ni makhraj. Dia bibir tapi tak perlu muncung pun mim ni. Mim ni melibatkan dua bibir saja. Ma, mi. Tapi tak perlukan pemunculkan. Melainkan dia baris hadapan. Macam ni lah. Mu, ya'lamu, mu. Kalau tak muncung tak jadi nanti. Dia kurang kemas lah bunyi dia kan. Kemudian hu tu. Hu ni memang asalnya hu lah bunyi. Tapi sebabkan kita berhenti, ya'lamu. Matikan. Waqaf pada, berhenti pada ha tu dengan bunyi yang sharp lah. Tak perlu panjang. Mu ke muhu, tak perlu. Ya'lamu. Selesai. Okey. Baik, jadi saya baca semula daripada awal ni. Saya ambil pendek-pendek lah. Saya berhenti kat sini. Au nazartum. Wa ma anfaqtum min nafaqatin au nazartum. Saya berhenti kat sini. Kemudian ambil balik au nazartum sampai ya'lamu. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nadhrin
الله يعلم. Okey. Jom kita baca sama-sama isti'azah terus pada bacaan. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu. Okey, boleh? Selesai tuan-tuan Kita sambung lagi. Wa ma lil-zalimin min ansar. Wa ma waw beratas wa ma dua harakat. Ni mak asli lah. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Lil-zalimi. Lam baris bawah li. Okey, li. Kemudian ni dha ni. Dha yang bersabdu. Okey, baik. Dha ni kita tahulah. Dha ni adalah huruf yang tebal selamanya. Sampai bila-bila pun dia tebal tuan-puan ingat tu. Kemudian dipanjangkan dua harakat. Ni ada alif mat ni, nampak ni celah ni kecil-kecil ni. Alif saghirah, alif mat kecil. Lidha wa ma lidha Baik, macam mana kita nak bunyi dha ni? Kita dah tahu dia tebal. Cuma teknik tu. Baik, pertama kita bincang dulu tentang makhraj dha ni lah. Makhraj bagi huruf dha. Kena keluarkan hujung lidah. Itu makhraj dia. Hujung lidah yang dikeluarkan sedikit. Dha. Baik. Untuk menghasilkan suara tebal. Perlulah ada proses yang berlaku. Betul tak? Mestilah ada proses yang berlaku untuk hasilkan bunyi tebal tu. Jadi apa proses yang berlaku ialah terangkatnya pangkal lidah. Pertama, terangkatnya pangkal lidah. Lidha. Kita sebut lidh tu pun dah terangkat dah pangkal lidah kita. Kemudian pada dha ni tadi saya sebut terangkat pangkal lidah, itulah dia isti'la, terangkat pangkal lidah. Kemudian itbaq, yang mana terangkat lagi sebahagian besar lidah kita di hadapan. Kalau kata pangkal di sini, pangkal lidah naik. Kemudian itbaq ni, bahagian ni dia akan melengkung lagi naik ke atas. Dha. Yang mana menyebabkan kita rasa bila kita sebut dha ni, rasa macam mulut kita penuh, terkumpul bunyi tu. Lidha. Dan ingat, huruf dha tak perlu kita muncung. Lidha. Okey, kalau muncung macam ni lah jadi tuan-puan. Lidha. Dha. Terlalu penuh lah pula bunyi dia nanti. Alright. Wa ma lidha. Wa ma lidhalimi. Wa ma lidha. Dha. Dia awal-awal masuk lidha dah tebal dah bunyi dia. Lidh. Kenapa saya sentuh bab ni? Bahagian ni kenapa saya berikan penerangan yang lebih, sebab pengalaman sebelum ni saya dapati kadang-kadang bunyi tebal tu ada, tapi dia datang lewat. Contoh macam ni. Wa ma lidha. Faham tak? Wa ma lidha. Jadi susah. Wa ma lidha. Lembut sangat. Kalau huruf zal lain lah. Ni sebab dha kan. Lidha. Awal-awal dia dah angkat dah bunyi dia. Jadi kena hati-hati dan bersedialah. Boleh faham tak? Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau ringan bunyi dia, wa ma lidh. Nampak? Lidh. Bila kita ringan bunyi lidh, bila kita hidupkan dha, lidha. Nampak? Auto bunyi dia akan jadi lemah sedikit. Tapi kalau kita angkat awal-awal ketebalan tu, wa ma lidh, kita tukar. Wa ma lidh. Beza kan? Lidh. Itulah itbaq. Nampak? Betapa kuatnya.
Wa ma lidha. Nampak? Tak cukup. Dia masih lagi huruf dha, cuma sifatnya tak berapa sampai. Wa ma lidzalimina min ansar. Jadi huruf dha cuma kurang tebal. Jadi ingat, angkat terus awal-awal. Wa ma lidza, wa ma lidza, lidza. Wa ma lidzalimina min ansar. Kan? Beza dengan wa ma lidzalimina min ansar. Tuan-puan dapat beza tak? Dapat dengar tak perbezaan tu? Dia memang halus, dia punya beza. Tak banyak pun. Lain tak kalau kita sebut terlalu longgar kan? Wa ma lizalimi. Itu nampaklah ketara dia punya perbezaan tu. Cuma ni yang saya sebut tadi. Kebiasaannya berlaku tanpa kita sedar. Alright? Itulah dia huruf dha bersifat musta'liyah mutbaqah. Isti'la kemudian itbaqah. Okay? وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ. Lam baris bawah li. Okay. Mi dua harakat lah. Ni ya mad sebelumnya baris bawah. Nun baris atas na. Min nun mati bertemu hamzah. Izhar halqi. Okay, izhar maksudnya jelas. Jelaskan nun mati itu apabila bertemu dengan huruf hamzah yang datangnya daripada makhraj halqi. Daripada kerongkong kita. Hamzah ni keluar daripada kelompok huruf kerongkong lah. Jadi sebab tu namanya izhar halqi. Jelas nun mati apabila bertemu dengan huruf yang datang daripada kerongkong. Okey. Waalaikumsalam. Selamat datang yang baru masuk. Okey, terima kasih kepada penyumbang star juga. Muhammad Safwan Nur. Alhamdulillah. Jazakallah. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ. Nun mati bertemu sad. Okey. Nun mati bertemu sad. Ini hukumnya ikhfa hakiki lah. Ikhfa maksudnya sembunyi. Sembunyikan nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, selesai. Dah tahu dah tu. Kemudian kita tengok pada sad tu. Yang mana ianya adalah huruf ikhfa tu sendiri. Daripada 15 huruf tu, satu jaza sadaka fasiq datazin syazin. 15 huruf ikhfa hakiki. Jadi sad ni termasuk. Dan sad ni kita kena cek dulu. Kena cek dulu. Ianya bersifat tebal ataupun nipis. So kita jelas sad ni adalah tebal selamanya kan. Dia adalah sifat seperti huruf dha ni tadi. Dia isti'la, terangkat pangkal lidah. Dia juga itbaq, terangkat keseluruhan keseluruhan lidah. Okey. Jadi dengan adanya kefahaman pada sifat sad itu sendiri membuatkan kita tahu, oh, dengung kat sini mesti kena tebal. Yes, kena tebal. Jadi tak adalah bunyi contoh min ansar. Kan? Min ansar. Ansar. Itu lain tuan-puan. Bayu ansar. Orang Perak sebut. Ansar. Nak beli barang kat Sengheng kan. Bayu ansar. Itu lain. Ini ansar. Tebal tuan-puan. Sa. Bukan sa. Sa. Kena. Itu kalau ni nak cerita bab ketegasan pada sifat lah. Okey. Rusak tebal. Baik. Berbalik kepada ikhfa ni tadi, sembunyi. Kita sembunyikan nun, kemudian kita get ready untuk sebut sad yang bersifat tebal tadi. Kita dah faham dah. Saya dah cerita kan. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Ansar. Kita yang kena matchkan bunyi tu tuan-puan. Sebab apa? Daripada dengung kita tu tadi, ansar, kita tahu, sa. Dia takkan jadi bunyi yang orang kata macam ing dan sebagainya. Sebab tu ikhfa ni saya kurang gemar untuk menggunakan ejaan dengan bahasa Melayu. ing ke, tak kisahlah. Sebab kalau lah kita kata ikhfa ni
macam bunyi ing. Bayangkan saya buat kat sini min ansar. Dengar saya buat ing. Tuan-puan dengar bunyi kemas ke tidak? Wa ma lil-zalimina min ansar. Ang saya buat ing. Yang orang kata tu ing. Kalau kat sini a lah sebab hamzah pada atas a. Ang ing ansar. Wa ma lil-zalimina min ansar. Tuan-puan dengar macam mana tuan-puan? Saya pasti mungkin ada yang rasa macam tak dapat tangkap lagi apa yang saya sebut ni. Kat mana perbezaan bunyi itu dan macam mana nak nampak beza bunyi itu? Sebab tu pentingnya lazim tuan-tuan. Kelaziman dalam kita membaca. Kena selalu dengar. So kita akan dapat tangkap lah bunyi dia. Jadi apa pun berbalik pada sifat dan makhraj dia. Huruf sa' ni makhraj dia kat mana? Hujung lidah. Okey, makhraj bagi huruf sa' ni hujung lidah berada di belakang gigi sebelah bawah. Belakang gigi sebelah bawah. So kita dah ready dah untuk pergi pada makhraj sa' walaupun sifatnya tebal. Wa ma lil-zalimina min ansar. Min ansar. Tak adalah kaedah kata ing, ang, min, sebab tu saya memang sejujurnya saya kurang gemar lah. Dia sebenarnya memang ada. Biasa je orang sebut ing, ing. Tapi itu adalah sebagai pendekatan. Nak nampakkan bagaimana miripnya bunyi ikhfa itu. Boleh lah. Sekadar nak pendekatan awal kepada yang beginner. Tapi kalau kita bawa benda tu sebagai satu konsep, maknanya ikhfa mesti ing, ikhfa mesti ing. So benda tu dia kurang sesuai lah. Tambah pula kalau tuan-puan yang dah master ni kan, takkan masih lagi nak berpegang pada kaedah ing. Bukan level dia lah sepatutnya kan. Kalau tidak nanti kita akan mengekalkan kecacatan pada bunyi itu sendiri. Bukan saya kata salah ke apa tuan-puan, bukan saya kata tak boleh nak guna ing tu. Ikut pada level seseorang tu. Kalau macam dalam tahap beginner, memang kita nak nampakkan dia. Apa itu ikhfa ni? Kalau sembunyikan nun, macam mana nak sembunyi? Dah cakap dah, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Tapi masih lagi tak faham. Maka, barulah kita datangkan pendekatan ing misalnya. Ing, senang je. Yes. Sebab rumi, ing, ing. Tapi kena ingat, hasilnya nanti, bila kita maki ke depan, kita akan tahu bahawa wujudlah martabat bagi hukum ikhfa ni sendiri. Kalau kat sini bunyinya macam ni, sad bunyi lain, qaf bunyi lain, kaf bunyi lain. Kan? Walaupun qaf tebal. Wallahu ala kulli syai'in qadir. In kanat illa sayhatan wahidah. Kan? Inqa ansa. Semua lain-lain tu. Nampak? Tu saya kata kita yang kena faham sifat tu dan kita cuba matchkan bunyi tu. Sebab lidah kita ni bukan lidah orang lain. Kita yang adjust bunyi dia. Sampailah bunyi dia tepat. Kemudian bila kita bertalaqi pula, bila guru kata pas, selesai. Itu dia. Okay? Wallahualam. Minta maaf tuan-puan, panjang lebar pula cerita kat sini nah. Walaupun semua dah jelas dah benda ni. Tapi saja saya lebihkan sikit supaya kita sama-sama lebih memahaminya. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Jadi bila kita sebut ni sa ni, dua harakat lah, dah tebal lah, habis dah cerita tebal-tebal tadi. Sa dua harakat asalnya, tapi sebabkan nak waqaf, nak berhenti pada ra ni, maka nak baca tebal ke nipis? Tuan-puan,
Nak berhenti pada ra tebal ke nipis? Ra ni tebal ke nipis bila kita nak berhenti pada dia? Ini dah handai ni confirm. Berapa orang ni? 140 lebih. Cuba semua jawab. Ra ni baca tebal ke nipis? Saya cabar semua untuk jawab. Cik, tak adalah. Siapa yang rasa ada keyakinan untuk menulis, sila tuliskan. Ra ni baca tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Macam biasalah ya. Jawab kena ada sokongan daripada hujjah. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Ya? Ini confirm handai belaka ni. Tambah pula kalau geng-geng kita. Oh, lagi seronok. Senanglah saya nanti dalam kita kan. Maksudnya perjalanan kelas tu dah smooth je nanti, faham? Okey, baik. Alhamdulillah. So, jawapannya tebal. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menjawab soalan tadi. Simple je soalannya berkaitan dengan ra kan. Ra tebal ataupun nipis. So, min ansar. Min ansar. Baik, hukum kat sini ma'arid li sukun lah. Okey, kita boleh baca 2, kita boleh baca 4, kita boleh baca 6. Okey, itu selesai dah. Ma'arid li sukun. Cuma bila kita nak berhenti tu, nak sukun pada ra tu, nak berhenti pada ra tu, nak matikan dia tu dengan bunyi yang tebal ke nipis, so jawapannya tebal. Jangan tengok baris dia dah. Walaupun ra baris bawah ni sepatutnya nipis kan. Ansarin. Yes. Ansarin. Rin ni patutnya nipis. Tapi dia tebal sebab apa? Sebab kita berhenti pada dia. Bila kita berhenti ni bermakna kita dah mematikan huruf ra itu. Ra yang baris bawah tu, yang tanwin baris bawah tu, dia dah mati. Jadi bila dia mati, maka tanwin baris 2 di bawah tu tak terpakai dah. Faham tak ni? So, bila ra mati, okey, bila ra mati, sebelumnya terdapat alif mat, confirm tebal. Itu aja. Kan? Ada yang jawab sebab sebelumnya baris atas pun sama, betul lah juga. Sebab alif mat ni, alif mat confirm sebelumnya baris atas, betul tak? Alif mat confirm sebelumnya baris atas. Jadi kita boleh, tak kisah nak pegang hujah yang mana. Cuma kalau kata yang nak mana mudah, sebut je lah alif mat. Ra mati sebelumnya alif mat, confirm tebal, selesai. Itu je. Ra mati sebelumnya alif mat, confirm tebal. Tapi ingat syaratnya berlaku ketika waqaf lah, waktu berhenti macam ni. Kalau dalam hidup, kalau dalam keadaan hidup, kita tengok baris pada ra tu sendiri. Janganlah tengok sebelum. Ni ceritanya tengok sebelum sebab ra tu dah mati. Boleh faham? Ra tu dah mati. So kena tengok sebelum dia. Tengok siapa bunuh dia tu. Gitulah ibaratnya. Okey? Tepuk ke Ustaz? InsyaAllah. Kita bagi sikit tepukan kepada mereka yang jawab. Okey, sekali lagi. One more. Okey. Tepukan online buat semua. InsyaAllah. Di atas jawapan yang memberansangkan. Semua jawab tebal kalau dulu awal-awal tanya, mesti ada jawapan khilaf para ulama' Facebook. Ulama' Facebook. Ulama' netizen Ada yang tebal, ada yang nipis. Ada yang tebal nipis. Ada yang tebal tak berapa nipis. Pula macam-macam jenis jawapan ada. Tapi kali ni Alhamdulillah, saya tengok jawapannya semua terbaik. Semua memegang hujah yang baik. Tebal-tebal. Check balik. Betul ke? Tiba-tiba ada satu jawapan nipis kan. Alhamdulillah. Maknanya yang jawab ni adalah mereka yang mempunyai jari-jari yang penuh keberanian. Cerah. Baik. Tak apa, ramai lagi ni. Ramai lagi yang tak nulis sebenarnya. Tak apa. Mudah-mudahan nanti ada masa bila saya bertanya tu, bolehlah tulis kan. Bagi jawapan. Tak apa, salah awal-awal tak apa.
Biasalah belajar. Ha? Baik. Jom kita teruskan. Kita baca dululah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما للظالمين من أنصار. Satu, dua, mula. وما للظالمين من أنصار. صار. Tebal Baik. Seterusnya, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Okey. In tu. Nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki. Nun mati bertemu ta ikhfa. Sembunyikan nun ni, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kemudian tengok ta. Ta ni tebal ke nipis? Nipis. Jadi dengung pun nipis. Itu tak baris depan tu. Nipis je dengung kita. Itu bedu. Ingat tak saya ada sebut tadi, jangan guna kaedah ing tu. Kalau tidak, itu bedus. Tak pasal-pasal lain bunyi tuan-puan. Jelas kan? Bila tengok contoh ni lagi jelas. Dengan itu beza jauh tu. Itulah panggil martabat. Okey, martabat dengung kan. Itu ba yang sukun di tengah bacaan, qalqalah sughra, lantunan yang kecil, yang ringan, yang lemah. Itu bedusa. Dal ni abaikan waw mat ni, abaikan huruf ziyadah ni. Waw mat ni tak payah baca, tak payah sebut. Du tu terus lompat masuk pada sad yang bersabdu ni, alif lam syamsiyah. Itu bedus sadaqati. Itu bedusa. Dusa. Ini pun sama. Nak masuk dal pada sad ni, ingat, sad ni adalah huruf yang tebal selamanya. Maka bunyi tu, masuk tu pun terus tebal. Jangan buat muqaddimah. Alah ustaz, boleh lah nak buat nipis-nipis dulu, baru tebal. Jangan tuan-puan. Ustaz, kita kan nak masuk rumah orang. Du tu kan nak masuk rumah sad. Mestilah kena beradab, kenalah lembut-lembut dulu. No tuan-puan, jangan pakai konsep tu. Okey? Boleh pula macam tu kan. Nak masuk rumah orang kena beradab, kenalah lembut dulu. Dusu. Macam mana macam tu? Itu berdusadaqah. Mana mahu tuan-puan? Ya tak? Terus je. Itu berdusadaqah. Okey? Itu berdusadaqati fa ni'mahi. Jelas tak? Dusa. Terus. Tebalkan sad ya. Sad ni sifat isti'ala, itbaq. Tebal. Angkat keseluruhan lidah kita ni. Sa. Yang penting jangan muncung. Sebab bukan huruf muncung. Baik. Sadaqati. Da nipis je. Qa tebal. Okey, tebal selamanya. Isti'ala. Qa. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Tifa ni'mahi. Fa ni'im. Fa. Tifani. Semua satu harakat. Im wajibul gunnah, mim bersabdu, dengung sempurna, jangan sorok-sorok. Kemudian hi. Ingat tuan-puan, kat sini memang kita tengok fa ni'imma hiya.
Ha baris bawah satu harakat, ya baris atas satu harakat. Tapi bila kita berhenti, ya ni dia akan mati, betul tak? Ya ni akan mati. Maka baris pada ya ni dah tak terpakai. Sebab dia dah mati. Jadi bila ya mati, sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah, maka ianya dah menyerupai seperti keadaan mat. Maka kita berhenti kat sini perlu dipanjangkan dengan dua harakat. Fani'immahi. Okey. Fani'immahi. Bila kita berhenti, hi tu dua harakat, tuan-puan. Disebut sebagai bacaan mat. Okey, saya nak tanya tuan-puan. Kita berhenti kat sini, bacaan mat ke mat asli? Cuba tuliskan di ruangan komen. Bila kita berhenti, fani'immahi. Kita nak tengok istilah yang mana lagi sesuai. Bila kita berhenti hi tu, dia jadi bacaan mat ke mat asli? Tuliskan di ruangan komen. Okey? Tuliskan di ruangan komen. Boleh nak? Siapa ni? Ukhti Najihah. Kelas mengaji online. Oh. Buat ikhlas ni. Tebal mat asli. Wah, ada tebal. Bacaan mat ke mat asli? Ustaz tanya apa lain hilang. Saya tanya bila kita berhenti pada kalimah hi tu, fani'immahi. Hi tu dua harakat bila kita berhenti. Kan? So bila kata hi tu, berdasarkan apa yang kita faham dari sudut asal penulisan dia dan sebagainya, adakah disebut mat asli ataupun bacaan mat saja kat situ? Bacaan mat ke mat asli? Mana satu? Maksud saya sebab kita nak tengok mana istilah yang paling sesuai untuk mudah difahami. Bacaan mat saja ustaz, bukan mat asli. Puan Jusiah. Okey. Yang lain? Okey. Stres kawan-kawan kita ni. Menantikan jawapan. Apalah jawapan ni? Kenapa jawapan kawan-kawan lain? Kenapa ada kata mat? Kenapa ada mat asli? Okey, baik tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. So, terima kasih di atas respon tuan-tuan dan puan. Saya perlukan respon ni sebab saya saja nak tengok macam mana kita faham benda-benda ni kan. Jadi, okey, fokus Okey, fokus apa yang saya nak sebutkan ini. Benda ni saya dah pernah sentuh dah. Cuma mungkin kadang-kadang kita terlupa dan sebagainya. Tak apalah. Jadi itu tujuan belajar ni kena berterusan tuan-puan. Supaya kita kekal So macam ni.
Ada yang kata tak pasti. Okay, good. Tak apa. Tak pasti pun tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya cuba kongsikan ni kita boleh kekal ingat sampai bila-bila. Tuan-puan, saya bagi tahu dah secara umum. Jawapan yang tuan-puan jawab tadi tu, mat asli, bacaan mat asli ke bacaan mat ke, sebenarnya itu adalah dari sudut istilah. Hakikat dari sudut bacaan tuan-puan tu sendiri memang akan tetap baca 2 harakat. Betul ke tidak? Okey, so selesailah. Dari sudut bacaan tuan-puan dah pas dah. Dah lepas dah. Betul, memang betul 2 harakat. Cuma yang menjadi isunya kat sini ialah dari sudut istilah apa yang lebih sesuai untuk kita gunakan di sini. Jadi bila kita kata istilah yang lebih sesuai, bukan bermakna oh ni salah ni tak boleh guna langsung. No. Tapi mana yang lebih sesuai? Sebab apa? Dua-dua istilah ni yang tuan-puan jawab mat ataupun bacaan mat ni tadi, dua-dua menjurus kepada benda yang sama. Tetap 2 harakat. Betul? Okey. So kena jelas apa yang saya nak sebut ni. Tuan-tuan perempuan, kat sini kita tengok Pertama, kalau yang menjawab mat asli. Okey, kita cerita dulu. Kepada mereka yang menjawab mat asli. Pertama, cuba tanya diri masing-masing, apa itu mat asli? Mat asli ni adalah bacaan mat yang memang original, asli. Itu kata asli, tabi'i, secara asli. Mat asli. Yang mana kalau kita berhenti pun kena baca 2 harakat, kalau sambung pun 2 harakat. Itulah dia mat asli. Itulah dia mat asli. Kita berhenti 2 harakat, kita sambung pun 2 harakat. Itulah mat asli. Okey, saya bagi contoh macam ni, kalimah ni. Ni. Fani'imma. Fani'imma. 2 harakat kalau berhenti. Contoh bayangkan kalimah ni. Tapi kalau kita baca, kalau sambung, fani'imma hiya wa ma ni pun tetap 2 harakat. Fani'imma hi. Ma 2 harakat bila sambung. Kalau berhenti, fani'imma. Yes, inilah dia mat asli. Itulah dia mat asli. Berhenti 2 harakat, sambung pun 2 harakat. Tapi, kita tengok pada soalan saya tadi. Fani'imma hiya wa in. Ya ni, ya mat ke apa tuan-puan? Pada asalnya. Pada asalnya. Saya nak tanya. Tadi saya dah cerita panjang lebar kan. Mat asli ni ialah 2 harakat, baik sambung, baik berhenti. Itulah mat asli. Asli. Asalnya memang 2 harakat. So, saya tanya. Ya ni mat ke? Ni sekarang ni. Hiya. Ya baris atas. Ni ya mat ke tuan-puan? Ni ya hidup kan? Okey. So, bila kata yang hidup, so dia bukan mat asli lah kat sini. Selesai satu perkara. Sekarang ni kita wakaf. Kita berhenti. Kita berhenti. Mati kan? Ya ni mati. Kita berhenti pada dia. So, baris atas ni tak terpakai. Jadi, disebabkan bila ya ni mati dan sebelumnya terdapat baris bawah, maka ianya menyerupai bacaan mat asli itu sendiri. Wujudlah unsur-unsur mat. Maka kat sini, dia adalah bacaan mat. Bacaan panjang. Bacaan mat. Ini saya kata penyesuaian istilah tu. Mana yang lebih sesuai? So, kat sini jawapannya bacaan mat lah, tuan-tuan perempuan. Sebab tu kita kena jelas dulu apa itu mat asli. Betul ke tidak ni? Faham ke, tuan-puan? So, dia adalah bacaan yang panjang. Tapi bukanlah saya kata kalau yang jawab mat asli tu salah. Cuma saya kata kurang, maksudnya dari sudut tu saya kata penyesuaian istilah tu lebih kepada yang mana sepatutnya. Sebab apa-apa pun, kalau kita jawab bacaan mat ke mat asli, apa-apa pun dia memang menjurus kepada 2 harakat. Tak ada apa pun yang beza kat situ. Khalas. Tak ada apa pun yang nak dibincangkan sangat. Cuma saya kongsi ni adalah dari sudut penyesuaian istilah. Boleh?
So terima kasih yang jawab bacaan mat. Walaupun saya pun tak pasti adakah jawapan tu berdasarkan ada hujah yang kokoh ataupun rasa macam itu lebih sesuai dan sebagainya. Wallahualam. Tapi apa pun biar kita dapat kefahaman yang sama lah. Okey. Jadi jawapannya apa tuan-tuan? Cuba tulis lagi sekali kat ruangan komen. Semua tulis sekarang. Serentak kita nak tengok. Apa jawapannya? Yang lebih sesuai. Sakit ustaz terjujuk jarum. Allah. Syafakillah. Dia bacaan. Ingat balik. Maksud mat asli ni ialah bacaan yang secara tabi'inya. Secara tabiatnya. Daripada pengucapan orang awam itu sendiri memang dibaca dengan orang awam. Orang Arab itu sendiri memang baca 2 harakat. Macam tu. Itu asli. Asal. Sebab kalau kita sambung tak jadi 2 harakat tu. So tak adalah istilah mat asli. فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا. Boleh ke ni? Okey, alhamdulillah. So semua jelas. Minta maaf tuan-puan bukanlah saya tanya ni saja nak menguji-nguji tuan-puan, tapi nak tengok macam mana kita faham dan insya-Allah apa yang dikongsikan terfikir juga macam Maklin. Itu jauh dah tu. Boleh ke kita cakap mat aridah ustaz? Nak kata boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma orang pening nanti. Mat aridah tak pernah belajar pun. Bukan mat arid sukun. Udah. Jenuh kita nak counter balik orang. Cukup untuk kita lah. Faham untuk kita. Sukun arid. Mungkin lebih sesuai. Berlakunya bacaan mat kerana adanya sukun arid. So tahulah sukun mendatang. Kita kata mat aridah, mat mendatang, betul je sebenarnya. Itu kata istilah ni pelbagai. Selagi mana dia membawa pada maksud yang bertepatan dengan bacaan, tak ada masalah pun. Cuma berbalik kepada istilah ini sesuai tak kepada orang-orang awam, masyarakat-masyarakat di luar tu, sesuai tak dengan istilah-istilah tu untuk kita dengar. Adakah benda tu, adakah dengan istilah yang kita hadirkan tu membuat orang lagi bingung, lagi tak faham, ataupun lagi memahamkan, lagi mudah untuk difahami. So kena fikir benda tu. Jelas tak tuan-tuan puan? Bab istilah. Bab istilah. Kalau tuan-puan buka kitab-kitab Arab tu lagi macam-macam istilah ada. Tahu tak tahu je. Kan? Tahu tak tahu je. Itulah dia. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, selesai So bunyinya 2 harakat lah bila berhenti. Kalau sambung, tak ada mat dah. Tak ada mat dah. فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا. Itu je. Okay. Bismillah. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. Okay. In tubdus. Jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. In tubdus sadaqati fa ni'imma hi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa in nun mati utamuta ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi sebut jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, kemudian tengok pada huruf ta. Nipiskan ta lah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal. Wa in tukhfu
baris depan muncul. Kha ni tebal selamanya. Wa in tukhfuha. Tukh isti'la. Terangkat ni pangkal lidah kita untuk menyebut huruf kha yang mati ni lah. Jangan nipis. Tukh. Wa in tukh. Itu bunyi kh je lebih. Tak mau. Tukh. Seiring bunyi dia. Pangkal lidah menaik sekali. Baru dapat nah. Wa in tukhfuha wa tu. Boleh. Tu kha sukunnya. Kha yang mati. Fu dua harakat ni waw mat sebelumnya pada depan. Ha ni ha mat asli. Ni alif mat. Dua-dua ni mat asli lah. Fuha. Fu dua harakat. Ha dua harakat. Ha ni alif mat sebelumnya pada atas. Watu. Okey, hamzah ni mati kan? Watu. So hamzah ni bersifat syiddah, iaitu suara yang tertahan. Watu. Jangan orang tak apa lantunkan bunyi dia, lebih-lebihkan bunyi watu. Bunyi belakang, lebihan bunyi belakang tu tak mau. Watu tu. Boleh. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Wa tu dua harakat mat asli. Baik, kat sini tuan-puan. Yang ni pula lain pula konsep dengan yang tadi. Kalau berhenti, mat asli lah, dia akan berbalik pada hukum asal dia. Wa tuha. Kalau berhenti. Andai kata kita berhenti, wa tuha. Okey? Tapi kalau kita sambung, dia tak jadi mat dah. Mat ni digugurkan bacaannya. Sebab apa? Berlakunya iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Nampak tak? Ni kita tahu baca dia watu tuhal, betul? Cuma nak cerita hujah dia ni. Asalnya ha ni memang mat asli. Ha ni alif mat sebelumnya pada atas. Tapi dalam keadaan kita menyambungkan bacaan dan disebabkan berlakunya iltiqa', iaitu pertemuan. Iltiqa' ni maksudnya pertemuan sakinain, dua sukun. Iaitu alif mat yang sukun ni alif mat ni kan huruf yang mati sebenarnya. Dia bertemu pula lam mati. Ini kata iltiqa'. Pertemuan dua sukun. Jadi apa kita kena buat? Takhallus min iltiqa'is sakinain. Kita kena gugurkan bunyi mat tu. Kita kena bebaskan daripada berlaku pertemuan tu. Bebaskan, tak mau. Jangan bagi dia jumpa. Maka nak bebaskan dia macam mana? Maka huruf mat ini digugurkan bacaannya. Bunyinya tidak ada dah. Sebab tu bila kita baca watu tu hal, terus masuk pada lam yang sukun ni. Tu kalau kita nak cerita detail dia lah. Kan? Kalau kita ngajar orang biasanya tak adalah kita cerita panjang lebar macam tu. Orang tahu nak baca je. Dia ikut orang lah. Kalau orang ni jenis suka, dia nak tanya kenapa dan kenapa. So itulah hujah dia. Iltiqa' sakinan, pertemuan dua sukun. Tapi kalau orang yang kita tengok siapa orang yang baca tu, kita mengajar ni siapa. Kalau rasa tak perlu lagi untuk difahamkan benda-benda begini, tak payah lagi. Bagi baca dulu. Waktu tu hal, bagi tahu je. Bunyinya hal. Kalau dia tanya kenapa ada alif mat gitu, kita suruh dia diam. Jangan tanya. Jangan tanya. Sebab apa? Sebab saya pun tak tahu jawapan dia. Kita kata ke anak murid macam tu kan. Saya pun tak tahu. Jangan tanya. Tapi yang saya tahu bunyinya macam tu. Itu jawapan selamat lah. Kan? Tapi kalau kita tahu, insyaAllah puas lah. Maksudnya kita tahu kenapa jadi macam tu. Rupanya ada sebab-sebab dia. Wa tu'tuhal fuqara. Okey? Itu bunyi dia lah. Wa tu'tuhal fuqara. Alif lam qamariyah. Kalau cukup sekadar, kalau kita tak boleh nak hujah macam tadi kan, iltiqa' sakinan, mungkin nampak macam rumit sikit nak terang.
Rasa tak confident lagi. Takut hujah ni tak berapa kemas, tak berapa kukuh nak cerita kat orang. Tak apalah. Ambil kita tahu, ini hukum alif lam qamariyah. Hal. Ha. Tapi itulah, apa pun kalau orang yang jenis suka bertanya, dia akan tanya lah. Habis kenapa ada alif mat kat sini? Ha. Selalunya yang tanya ni orang yang dah belajar. Sebab dia dah tahu mat asli macam mana. So dia pelik. Kenapa ni mat asli tapi tak baca mat? Nampak? Timbullah soalan. Tanya pula kita ya, ngaji guru ni. Guru Quran contoh ya. Tanya, apa tu? Kita push. Jangan tanya. Jangan tanya. Nak murid tanya pasal apa? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu sebenarnya. Belajar dulu kat kampung kopi tu. Tak pernah pula cerita pasal apa. Ni awak cerita ni. Ni saya cerita pada tuan puan ni. Sebab apa jadi kopi tu. Boleh nak? Iltiqa' sakinah. Pertemuan dua sukun. Jadi kita kena bebaskan daripada pertemuan tu. Jangan bagi dia bertemu. So kena gugurkan. Iaitu huruf mat tu sendiri. Boleh? Penampak online. Ada yang ngantuk ke? Pergilah tidur dulu, tak apa. Wa tu'tuhal. Okey, selesai. Fuqara. Fu satu harakat je. Qa tebal selamanya. Isti'ala. Ra tebal dua harakat ke? Asalnya memang dua harakat. Ra. Tapi sebab dia bertemu dengan hamzah. Okey, sebab dia bertemu dengan hamzah. Wa tu'tuhal fuqara. Panjang melebihi dua. 4 ataupun 5 harakat. Namanya apa? Mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad ataupun mad asli dengan hamzah dalam satu kalimah. Al-fuqara. Gitu. Wa tu'tuhal fuqara afahuwa. Empat huruf tu semua satu harakat. Wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Fahuwa kha. Kha ni tebal. Isti'la tebal selamanya. Khay. Ya sukun sebelumnya pada atas. Fahuwa khairul lakum. Rul. Idgham bila gunnah. Tanwin ni bertemu dengan lam. Idgham. Masuk. Okey. Rulla. Bila gunnah. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Fahuwa khairul lakum. Rullakum. Okey. Kemudian kum. Disiplinkan. Kemaskan bunyi dia. Kum. K-U-M. Kum. Khairul lakum. Kemudian izhar pada mim lah. Jelaskan pada mim. Boleh? Tuan-tuan perempuan. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Okay, kita berhenti tadi kat sini kan. Wa yukaffi. Wa yuka. Macam biasa. Kemudian fa sabdu ni jaga molek-molek bunyi dia. Wa yukaffi. Wa yukaffiru. Ru tebal. Ra pada depan. Ru. Wa yukaffiru ankum. Nun mati bertemu kaf. Ikhfa haqiqi. Okey. Ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu kaf. Sembunyikan nun tu. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kemudian ready nak sebut kaf. Wa yukaffiru ankum. Okey, ikhfa hakiki ni mesti kena dengung kadar 2 harakat. Okey, kadarnya 2 harakat. Wa yukaffiru ankum mimati bertemu mim. Idgham syafawi ataupun idgham mislain. Okey, masukkan mim mati ini ke dalam mim yang hidup. Maka didatangkan sabdu untuk menunjukkan adanya unsur idgham. Dan seterusnya kena dengung lah sebab mim bersabdu kan. Itu yang kita faham. Kena dengung kadar sempurna 2 harakat. Ankum minsa. Nun mati bertemu sin. Ikhfa juga. Sembunyikan nun. Kemudian bersedia sebut sin. Nipis.
ويكفر عنكم من سيئة من jangan tebal, steady je. من سيئاتكم من سيئة ni ya bersabdu, tak payah tekan, biasa je. Sayyi'a. Jangan tekan sayyi'a, nanti takut jadi syiddah, nanti tertahan suara, sonok sangat nak menahan tu. Min sayyi'a, hilang bunyi ya tu, hilang rakhawah, suara mengalir ya tu. Min min sayyiatikum. Okey. So ni dua harakat. Mat asli ataupun boleh kita sebut sebagai syibhu badal, yang mana dia menyerupai mat badal tapi dia bukan. Dia sebenarnya mat yang memang original dua harakat. Okey. Faham ni? So ni tetap dibaca dua harakat. Tikum, ta baris bawah tikum ni ialah bacaan izhar jelas. Min sayyiatikum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Dapat tak? Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima, wallah, kalimah Allah sebelumnya baris atas. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hu bima ma asli. Ta'ma, huruf ain, sempitkan tengah kerongkong kita. Okey, dan pastikan tawassut berlaku, suara yang tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'malu. Bukan tak malu, tuan-tuan. Tak malu. Itu bahasa Melayu. Ta'malu. Huruf ain, Orang tanya, tak malu apa? Tanya. Ta'malu. Okey, mim baris atas, malu dua harakat, ni waw mat, sebelumnya baris depan. Bima ta'maluna. Na baris atas, nun baris atas, na. Kha tebal selamanya. Ba baris bawah, bi. Okey, kemudian ra di hujung ni. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bir. Tebal ke nipis? Kat sini kena baca ni nipis, sebab ra ni kita matikan dia, betul? Dan sebelumnya terdapat huruf ya yang mati. Bila ya mati ni boleh jadi ya mat ataupun ya lin lah. Dan contoh kita tengok sekarang ni ya mat, maka perlu dinipiskan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'arid lis sukun 2, 4 ataupun 6. Boleh ke tuan-tuan puan? Sekejap lagi ustaz tanya. Alamak, nampaknya saya tak tanya. Ustaz bagi soalan lagi. Mana ada apa dah. Semua senang-senang ni. Okey. Boleh tuan-tuan? Senang ke susah?
So kita baca dulu sama-sama. Bagikan aja lah. Okey lah, sebabkan ada soalan saya nak tanya lah. Ada soalan nak tanya. Sebabkan ada yang request soalan, so saya tanya lah. Tapi saya nak tanya apa Nampak semua senang-senang ni. Tak tahu nak tanya kat mana. Sebab yang lain ni saya rasa tuan-puan dah hadam dah ni. Benda-benda ni simple je ni. Nantilah ya. Nantilah kita sambung. Esok lagi insyaAllah. Ni dah pukul 10 dah ni. Esok pula. Tunggu tuan-puan. Quran ni panjang lagi. Jauh lagi. Ke depan nanti baru kita jumpa yang hardcore sikit. Ini dia masih lagi dalam orang ataupun biasa-biasa lagi. Nanti dah sampai tahap ada bacaan ayat gharibah dan sebagainya, nun wiqayah dan macam-macam lagi lah. Tunggu nanti anak saya nangis tu. Okey, baik. Alhamdulillah. So, terima kasih semua. Jadi, jom kita baca dulu daripada wa'in tukhfu ni. Belum habis kita tuan-puan. Usah keluar lagi. Sabar Ustaz. Kita baca dulu wa'in tukhfuha sampailah khabir. Kemudian kita ulang balik daripada atas. Okey. Jom sama-sama. Satu, wa'in tukhfu 1, 2, mula. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Okey, selesai. Tuan-puan, betul. Petang ni jangan lupa Petang ni. Petang ni jangan lupa untuk BSP kita. So yang sedang menonton ni, petang ni kalau free, insya-Allah jam 3 petang untuk BSP surah Al-Insan insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan, jom kita baca daripada awal. Wa ma anfaqtum sampailah habis. Insya-Allah kita nak berakhir dah ni. Jom ready semua. Fokus pada bacaan kita. Insya-Allah tarik nafas dalam. Kita mulakan. Ikut saya punya mouse ni, warna putih ni. Okey, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها
فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi dengan tempo yang lebih laju sedikit. InsyaAllah sekali lagi tuan-puan. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimin min ansar in tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi selesailah pengajian kita pada pagi ini. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman semua, ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak, adik-adik, kakak-kakak. Dan insyaAllah kita berhenti dulu setakat ini. Kita jumpa pada petang ini. Siapa yang berkelapangan bersama saya untuk slot baiki surah pilihan pada petang ini jam 3 petang insyaAllah. Jam 3 petang insyaAllah. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Ada kot petang ni. Dan kita akan jumpa pada esok hari insyaAllah, dengan izin Allah. Esok hari Khamis kan. Kita dah nak berada di penghujung minggu dah. Alhamdulillah. Jam celik je. So petang ni jangan lupa jam 3. Itu sahaja. Siapa yang sekarang ni berapa bulan? 28. Siapa yang nak mendaftar untuk QOC, masih lagi kita buka pendaftaran sekarang. Kita masih lagi buka pendaftaran untuk QOC. Cepat tuan-puan. Ada rezeki ni, ada masa, boleh teruskan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. InsyaAllah jangan lupa untuk ucapkan say thanks to Allah. Ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu apa tadi Ustaz? Tadi Bayati. Lagu Bayati. Okey, jadi itu sajalah. Mohon maaf salah dan silap. Andai ada keterlanjuran bahasa, saya mohon maaf lah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu mungkin daripada saya sendiri. Dan kita jumpa pada esok hari insyaAllah. Pada petang ni sekali jangan lupa. Jam 3. Betul. Petang ni penghujung bulan. Dah penghujung bulan dah. Penghujung bulan, penghujung minggu. Minggu ni lah kan. Nak masuk bulan 8 dah. Lepas tu nanti merdeka. Doakanlah. Moga-moga Allah angkat wabak ni insyaAllah. Okey, itu saja. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih yang memberikan sumbangan star Puan Sofiah kita. Alhamdulillah. Moga murah rezeki insyaAllah. Tak ada apa dah kot tuan-puan. Kita tangguhkan dulu pertemuan dengan tasbih kafarah wa suratan asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Jadi saya undur diri dahulu, insya-Allah. Semoga apa yang tuan-puan lakukan selepas ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, ada satu lagu saya nak bagi tuan-puan dengar ni. Dia pasal COVID ni jugalah. Jom sama-sama kita hayati dulu halwa telinga. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye-bye. Dengar suara kecil kami, tunaikanlah semua janji, bantulah sepenuh hati, dengarlah rintihan rakyat Malaysia. Saat kalian merebut kuasa harta dan takhta, banyak mata menangis, tahan lapar dahaga. Malaysia, inilah masanya, bersatu bekerja sama. Tak kira warna kulit, bangsa atau agama, bantulah semampunya, kita jaga kita. Malaysia, inilah masanya, bersatu bekerja sama. Bendera putih yang menjadi saksi, bukan tanda lemah, cuma mahu dipeduli. Dengar suara kecil kami, tunaikanlah semua janji, bantulah sepenuh hati, dengarlah rintihan rakyat Malaysia. Keringat jadi saksi perjuangan yang suci, frontliners yang tak henti menabur bakti. Malaysia, inilah masanya, bersatu bekerja sama. Bendera putih yang menjadi saksi, bukan tanda lemah, cuma mahu dipeduli. Dengar suara kecil kami, tunaikanlah semua janji, bantulah sepenuh hati, dengarlah rintihan rakyat Malaysia. Allahu Rabbi, selamatkan kami. Ibu ayah selalu bertanya bila dapat bersama. Kami rindu ibu dan ayah, dah lama tak bersua. Tuhanku mohon, angkatlah wabak penyakit bahaya dari dunia. Selamatkanlah, selamatkanlah kami semua. Lindung kami di mana saja dari sakit yang tak dijangka. Kabulkan harapan, hajat dan doa. Dengar suara kecil kami, dengar suara kecil kami, dengar suara kecil kami. Hadirkan, hadirkanlah kebebasan.
Apa yang telah berlaku pasti ada hikmahnya. Perbanyakkanlah doa, moga semua berakhir. Satu hari